أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام شيء لله منا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة لا ريب فيه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Yang saya kasihi Tuan Pengurusi Surau kita, Barisan Jawatankuasa Pengurusan Pentadbiran Surau, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dirahmati Allah dan diberikan kita kekuatan untuk kita mentaati dan juga kesabaran untuk kita menahan diri daripada perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada hadis yang keempat. Kita telah lihat tentang sedikit cerita berkaitan dengan perawi hadis, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi pengajian hadis itu saya rasa boleh kita baca. Saya nak masuk tu kepada muka surat selepasnya, iaitu pada muka surat 32 dalam Al-Quran. Tajuk Al-Quran, maknanya hadis tadi itu ada di sana ayat-ayat Al-Quran yang menyokong hadis yang kita baca pada bab yang keempat dulu. Muka surat 32. Dia menyertakan dengan beberapa contoh ayat Al-Quran, kemudian dia akan datangkan beberapa hadis yang membawa maksud yang sama, iaitu tentang dedikasi ataupun bekerja bersungguh-sungguh. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fath ayat yang ke-29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud dzalika mathaluhum fit taurat wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'jibu zurra'a liyaghiza bihimul kuffar wa'adallahu allazina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfirah wa ajran 'azima.
Yang bermaksud Nabi Muhammad ialah Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, pesuruh Allah. Ditulis oleh ulama, ada juga menjelaskan tentang supaya kita tidak memahami tentang tugas Rasul itu seperti tugas postman. Takut bila sebut Rasulullah ni maknanya tugas dia hanya menyampaikan sahaja. Jadi ibarat macam sama seperti postman hantar surat ikut alamat ya. Bila sebut postman ni teringat saya punya itulah cita-cita saya dari 1 sampai Jahannam. Bila ceritanya kau ni apa? Dia postman. Sebab apa tuan-tuan? Sebab saya terpegun dengan pakaian dia dan motor dia ada tepi tu kan. Warna merah. Lepas tu bawa laju saya tahu, sedap kerja postman. Sebab naik motor je kerja dia. Lepas tu tak jadi postman pula. Sebab kalau postman ni dia sampaikan saja. Ya? Tapi kalau Rasulullah, dia membimbing, mendidik, menyampaikan sehingga generasi yang dididik oleh Nabi itu menjadi satu generasi yang sangat hebat sehingga Allah redha kepada generasi di bawah didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Bukan senang tu. Bila radhiyallahu anhum itu merujuk kepada generasi sahabat sahaja. Sebab itu Imam An-Nawawi mengatakan hanya seorang sahaja yang bukan sahabat bagi dia berdasarkan ilmunya, dia kata dia melihat bahawa yang boleh dipanggil digelarkan radhiyallahu anhu ialah guru dia Imam Asy-Syafi'i. Tetapi bila merujuk ke Imam Syafi'i sendiri, dia berpendapat bahawa tidak ada manusia yang boleh mendapat gelaran radhiyallahu anhu kecuali sahabat. Dia pun kan. Tapi kalau kita lihat selain Imam Nawawi, semuanya mengatakan bahawa radhiyallahu anhu itu hanya golongan generasi sahabat sahaja. Kalau perempuan radhiyallahu anha. Tapi ada juga yang waktu saya dalam fatwa itu kita panggil dia kan, sebab dia memanggil kawan-kawan dia yang sama tahap dan sampai level itu radhiyallahu. Jadi adalah dia kata minggu depan ni saya nak jumpa Rasulullah ni. Tolong macam tu tolong tanyakan saya ni boleh tak pakai gelaran radhiyallahu anhu. Tunggu, saya jumpa Rasulullah, saya tanya dia kata. Ini betul tuan, ni kan cerita dongeng ni ya. Macam tu tak percaya je. Ini saya cerita tentang fatwa waktu kita berhujah tu lah. Kita bila ada kumpul maklumat tu panggil lah dia kan. Jadi dia pun minggu depan jumpalah Rasulullah. Jumpa tak jumpa tu Allah alam lah. Ini cerita kan. Lepas tu jumpalah pada saya dah jumpa Rasulullah dah. Dia kata, awak boleh pakai gelaran Rasulullah. Saya silap, saya tanya saya pula. Kan? Patutnya saya tanyalah, tolong tanya sikit boleh tak? Ustaz zaman ni kan. Tidak, 9 ni adalah seorang. Tapi semua ulama mengatakan tidak boleh memakai gelaran radhiyallahu. Sebab disebut oleh Al-Quran radhiyallahu anhum itu merujuk kepada penafsiran dia iaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir. Adakah semua orang kafir? Tidak. Orang kafir yang memusuhi Islam. Adapun orang kafir yang tidak musuh Islam, dia hubungan kita ialah hubungan dakwah. Hubungan kita adalah hubungan dakwah. Sebab itu Islam terbagi, kufar ni terbagi dua, iaitu yang harbi, yang zimmi. Yang harbi memang kan kita keras. Sehingga maknanya kalau perang kita penggal leher dia. Tapi kalau zimmi, maka dianya hubungan kita hubungan dakwah. Sebab itu dipanggil juga
negara Islam itu sebagai negara dakwah. Negara dakwah. Sebab ianya adalah membawa kemanusiaan yang tinggi. Walaupun berbeza agama, tapi kalau dia itu mematuhi apa yang dibawa oleh kerajaan Islam, maka hubungan kita dengan dia dipanggil hubungan dakwah. Dan sebaiknya bersikap kasih sayang serta belas kasihan sesama sendiri, merujuk kepada umat Islam. Sama kita ni, kita berkasih ruhama'u bainahum, berkasih sayang sama mereka, bukan berkelahi, bukan bermusuhan. Engkau melihat mereka tetap beribadat, rukuk dan sujud. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, dengan mengharapkan limpah kurnia pahala dari Tuhan mereka serta mengharapkan keredaannya. Memanglah kita ni, apa yang kita harapkan? Redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Redha Allah. Ibtigha mardatillah. Mengharapkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu saya sendiri mengambil pendekatan kurang berminat untuk menyampaikan sesuatu amalan, zikir, buat macam ni, buat ni, dapat ni. Buat macam ni, dapat ni, macam ni. Saya kuranglah. Tapi saya tak menyalahkan kepada mereka yang menyampaikan. Mungkin itu pandangan masing-masing. Tapi saya belajar dulu, saya tidak mendahulukan itu. Kita mendahulukan apa sahaja. Orang sembahyang duha. Nabi ialah satu insan yang tidak pernah meninggalkan duha. Buat duha. Siapa amalkan duha, dia akan kaya. Saya tak begitu pandangan. Saya amal tu kenapa? Itu adalah ibadah yang disukai oleh Rasulullah. Dan untuk apa? Untuk kita ibtigha mardatillah. Sebab asas al-aslu fil ibadati ta'abbudi. Ini matan dia yang lari ni. Asal kepada ibadah itu pengabdian. Bukan kita nak tu, nak ni, nak tu, nak ni, tu kan. Ya? Tapi biasalah bila Allah sayang kita, Allah berilah. Itu terpulanglah pada Allah. Ya? Tapi kita tak boleh ajar. Kalau buat macam ni dapat ni. Tapi kalau sekiranya orang buat, janganlah kita kata tak betul. Ya? Tak salah. Cuma kita katakan supaya jangan lari daripada kaedah asal al-aslu fil ibadah itu, asal ibadah itu ialah ta'abbudi. Baik. Dan dia kata, tanda yang menunjukkan mereka sebagai orang yang soleh terdapat pada wajah mereka. Fi wujuhihim min asaris sujud. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Dan kelihatan pada wajah-wajah mereka itu kesan sujud. Di sini mungkin sedikit pembetulan. Ya. Takut kita berpahaman, nampak orang dah hitam, maka itulah letak. Ya. Bukan itu maksud dia. Sebenarnya itulah wajah-wajah yang bercahaya. Ada dua makna. Pertama, bercahaya pada hari akhirat besok bila dibangkitkan dan nampaklah wajah itu bercahaya. Kesan pengabdian dia kepada Allah yang banyak mengerjakan ibadah. Yang keduanya, di dunia lagi memang ada Allah berikan kelebihan-kelebihan kepada hamba-hamba yang Allah berikan kesan-kesan ibadah, kesenangan wajah melihat. Sebab wajah Rasulullah adalah wajah yang bila orang risau, gundah gulana, tengok wajahnya langsung hilang. Ya, itu jugalah dengan mungkin kalau saya dulu di Mesir, saya suka hari bulan Ramadan saya akan sembahyang di Masjid Abdul Rasul. Nama tempat tu Masjid Abdul Rasul. Nama tempat lah. Tapi masjid tu lah, tempat tu dipanggil Masjid Abdul Rasul. Masjid ni kalau bulan Ramadan memang antara tumpuan kami lah, Keluarga Azhar Malaysia. Sebab antara kebaikan Husni Mubarak, antara kebaikan dia, sebutlah kebaikan dia kan, antara kebaikan dia, dia tidak akan mengapo-apokan
kepada orang-orang utamanya ulama ikhwan yang dibuang negara, buang Mesir, duduk kau kena tangkap. Kalau keluar tak apa. Beri pilih. Kau nak keluar kau nak duduk. Kau nak duduk, kami tangkap. Kalau kau keluar, pergilah. Jadi itulah dia. Jadi waktu Ramadan masuk saja, Syekh sini akan balik. Bila balik dia akan ada, memang dah lama lah ada masjid dia, masjid ni, kita pergilah. Kan masjid. Jadi tu Syekh Mut'ain. Syekh Mut'ain ni saya kagum. Kan sonok tengok wajah dia. Wajah dia yang orang kata sedap mata memandang. Kadang-kadang saya pergi masjid lain, masjid jumpa satu tu mungkin kita pernah baca cerita dia, Zainab Al-Ghazali kan. Zainab Al-Ghazali ni dianya ditangkap, kan diseksa kan. Dan banyak berlaku perkara-perkara maunah pada diri dia. Ditidurkan dia di atas ketulan ais. Tanpa berpakaian. Dan dilepaskan 5-6 ekor anjing yang lapar. Tapi anjing tu bila sampai terus anjing tu duduk, tafakur, tak gigit pun dia. Banyaklah perkara itu. Jadi orang yang seperti ini suka tengok wajah dia. Tapi waktu tu saya umur lebih kurang dalam 20-an, dia dah hebat nenek lah. Kan? Tapi wajahnya sangat seronok memandang. Itulah, dan begitulah ulama-ulama yang lain. Itu maksud, bukanlah maknanya dahi hitam. Ya. Sebab kalau tuan-tuan di Mesir tuan-tuan, cukup ramai orang dahi hitam. Dan saya pernah satu ketika dulu dahi hitam. Tuan-tuan, kapet dia ni memang tak betul tukar. Sampai bulu dah tinggal tali guni je. Dah sujud tu, terutama kita sembahyang tarawih, dia 20 rakaat. Sembahyang 20 rakaat dan satu malam tu satu juzuk. Kan? Dia sujud lama. Habis Ramadan dah hitam lah. Nampak? Siapa putih dia pulang. Bak koreh kan. Memang. Waktu di Mesir, waktu ramainya dahi hitam. Tak pakai yang tu. Terpakai lain. Terpakai. Dia punya wajah dia tu ada satu yang sedap mata memandang. Okey. Walaupun kulitnya hitam. Walaupun kulitnya tak cerah. Baik. Kemudian dia kata lagi, demikianlah sifat-sifat mereka yang tersebut dalam kitab Taurat dan juga sifat mereka yang tersebut dalam kitab Injil. Bahawa mereka diibaratkan sebagai pokok tanaman yang mengeluarkan anak dan tunasnya. Mana satu subur dia mulakan. Baik itu kalau kita lihat, mungkin kita pernah baca, saya pernah baca dulu, bila orang tanya pada Khomeini, kan, siapakah yang akan membantu kamu untuk membina sebuah negara Iran? Dia kata, anak-anak dalam perut. Benih kan. Lalu anak dan tunas itu menyuburkannya sehingga ia menjadi kuat. Ini yang berlaku sekarang ni, kan? Zionis Israel dah keluar dah. Di Rafah tu dah dibina kemah-kemah. Dulu dia halau supaya lari keluar pada Gaza, duduk kemah tu. Kemah tu dah dibina. Yang membinanya negara tu yang bersenjata pada Israel, negara tu yang bina kemah. Kan? Janganlah kita kata dia baik pula, oi bagusnya dia bina kemah. Jangan. Bina kemah dengan bagi senjata. Setimpal tak tuan-tuan? Seimbang tak? Tak seimbang. Tiba-tiba kita kata dia baik. Sebab apa? Sebab dia bina kemah? Tidak. Jangan kita lari daripada neraca. Sebab yang diberi itu membunuh. Hari ini apa buktinya? Dah ada di kemah tu sekali 1.2 juta. Tapi Israel sekarang ni dah boom kemah tu dah. Di Rafah tu. Rafah menjadi sasaran dia. Dan ramai yang mati terbunuh. Dia memang nak pukul habis. Sebab ibu-ibu yang mengandung dia bunuh. Kanak-kanak dia bunuh. Senang ya dia punya hujah. Dia kata kenapa di bom Rafah? Sebab dia kata Tuan Qassam berada di kemah tu. Itu jawapan dia. Dunia semua akur. Pernah saya dulu tulis khutbah. Waktu tu saya panel khutbah. Dulu sonok tulis khutbah ni. Tapi sekarang tak tahu sudah lama tinggal kan. Dulu sonok. Tulis khutbah tak boleh dekat ni 9 dah. Tak keluar idea.
Dia kena pergi ke Langkawi, naik kapal terbang, kena ke Terengganu. Barulah datang idea tu. Seronok. Jadi seronok. Kami dulu ada beberapa orang, memang tak adalah pelik mengalir khutbah dekat hotel apa ni PD, tak main lah tuan-tuan. Tak boku tak. Itu pergi. Jadi satu khutbah yang tulis maknanya Islam difitnah, umatnya dirata. Macam ni tentang satu peristiwa di mana seorang pakcik dia bawa pisau 6 inci, selitkan barang cikal, dia kayuh nak ke kebun dia. Tapi waktu itu bukan perang, waktu itu maknanya dikawal saja. Di tepi ada tentera, kata tanker tu. Jadi pakcik ni atuklah, umurnya 73 tahun. Saya baca sejarah tu, kemudian sebab khutbah. Dia lalu daripada rumah dia nak ke kebun, ambil sayur-sayur, nak pergi makan kat cucu dengan dia. Ayah pada cucu dia ni dah meninggal. Sebab syahid kan, jadi duduk atuk. Lalu dekat kereta kebal, ada 5 orang tentera Yahudi itu, dia lalu dan pakcik dia tembak. Bila tembak, dunia keluar, dia punya media keluar, dia mati ditembak. Senang dia cakap, kami menyelamatkan nyawa. Cuba tuan-tuan bayangkan, dia ada kereta kebal. 6 orang. Senjata dia tu bukannya sedang patah, patahkan masuk tubuh, bukan. Tuan-tuan kan? Dia tembak pakcik tu, tapi senyap. Kerana apa? Dia kata, kami menyelamatkan nyawa. Kemudian saya masuk cerita lagi, seorang kanak perempuan berumur 11 tahun. Dia balik dari sekolah, dan dia lalu lepas tu, dia takut, dia lari. Dia lari dan ditembak budak tu, mati. Kan? Dia balik tembak. Bila tembak mati, keluar dalam berita, media. Senang ya Israel kata, kami menyelamatkan nyawa sebab dia buat bom. Mana ada bom? Buku, sekolah budak. Tapi semuanya, dunia tak kata apa kan. Ini dia katakan, maknanya, keadaan. Jadi khutbah tu agak meluas di Negeri Sembilan sebab saya tunggu juga kalau khutbah tu dibaca zaman ni kan. Tapi tak tahulah kena hilang khutbah tu. Baik. Jadi maknanya dia bunuh habis sebab dia tak nak tunas. Maknanya bila anak ni membesar, anak ni akan menjadi tentera Qassam. Dan tentera Qassam ni, tuan-tuan cerita, sekarang ni dah 120 apa dah? 127 hari, 125 hari. Dah lebih kan, 126 hari. Ya? Bila saya membacanya, tuan-tuan sekalian, Israel memang dia nak aku kalah dah. Dan dia pun dah kalah. Kalau kita bacakan dia dah kalah. Sebab ekonominya dah jatuh. Rakyat dia dah ramai keluar. Okay. Maruah jatuh sebab dia bukan berperang sendiri. Dia perang dibantu oleh. Dan peluru yang digunakan dah berbilion. Tuan bayangkan, dia habis bilion bukan juta. Kemudian normalisasi yang dibina oleh Israel, ada Cina dekat kaya saya kan. Normalisasi yang Israel bina hampir mencapai matlamat. Apa yang normalisasi tuan? Iaitu Israel hendak membina satu pengiktirafan hubungan dua hala dengan negara-negara Arab. Sehingga akan berlakulah satu perjanjian pengiktirafan. Dah berlaku. Saudi dah buat pertemuan. Mesir dah lama dah. Kan? Dah mula. Negara Islam dah mula mesra dengan Israel. Sebab kalau saya membacanya, kenapa dia buat macam tu? Supaya dia dapat pengiktirafan semua negara Arab itu akan mengiktiraf wujudnya Israel. Dia bina satu konsep normalisasi. Maknanya dah tak rasa bersalah dah. Tak rasa bersalah membuat hubungan perjanjian dengan Israel. Dan gagal tuan. Dah hampir tercapai, gagal balik. Kenapa gagal? Hamas yang gagalkannya. Banyak perkara yang saya dapat bacaan. Namun sekarang ini maknanya Hamas menawarkan damai mengikut syarat Hamas. Mungkin tuan ingat peperangan 46 hari. Perang dulu 46 hari. Tuan ingat tak tu? 46 hari kan? Masa tu perang-perang baru 3 minggu. Hamas menawarkan gencatan senjata dengan 6 perjanjian. Israel kata tak. Satu pun dia tak terima.
Perang, sampailah 46 hari, akhirnya berlaku perjanjian. Dan 6 itu diterima oleh Israel. Dia kalah. Begitu jugalah ini 106, dan dia kata kita tidak akan menerima kepada tawaran Hamas untuk, ya. Jadi sebenarnya Israel telah pun kalah banyak segi moral, segi ekonomi, dan juga ialah negara yang kuat kan. Dan satu lagi kekalahan, rakyat dia dan tentera dia tidak yakin lagi bahawa Israel itu sebuah negara kuat. Sebelum perang dia kata dialah negara yang kuat sebab dunia tunduk pada dia. Tapi dengan perang dengan Hamas yang hanya tidak ada alat, hanya daratan sahaja, dia lengkap dengan cara perang dia, dibantu oleh berita, dibentuk oleh Amerika dengan kekuatan tentera Amerika pula bagi 10 bilion duit lagi, pun tak boleh mengalahkan. Maka dunia dah memandang Israel bukan sebuah negara yang kuat lagi. Hatta rakyat sendiri pun mengatakan Israel bukan negara yang kuat. Jatuh maruah dia, tuan. Ya. Mudah-mudahan perkara itu betul memberikan kelemahan pada kita turunlah baca Qunut Nazilah kan. Baik. Sambung balik tuan-tuan, dia kata tunas itu menyuburkannya sehingga menjadi kuat. Lalu ia tegap berdiri di atas pangkal batangnya dengan keadaan yang mengagumkan orang-orang yang menanamnya. Jadi sahabat ni dianya adalah satu generasi yang kuat sehingga maknanya berkembangnya Islam. Allah menjadikan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya kembang membiak serta kuat gagah sedemikian itu kerana ia hendak menjadikan orang-orang kafir merana dengan perasaan marah dan hasad dengki dengan kembang membiaknya umat Islam. Orang kafir akan marah kan, kembang dalam Islam itu juga suka. Jadi situlah. Dan selain itu Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh daripada mereka keampunan dan pahala yang besar. Mengikut riwayat Abu Urwah Az-Zubairi daripada keturunan Az-Zubair katanya, kami di sisi Imam Malik bin Anas, Imam Malik ni lah Imam Malik bin Anas ni. Lantas mereka menyebut seorang lelaki yang merendahkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Malik membaca ayat ini, Muhammadun Rasulullah macam bilah. Baca situ. Sebab sahabat ada seorang manusia ni dia cuba merendah-rendahkan sahabat. Lepas tu kita pun tuan bila kita membaca tentang kisah sejarah hidup Sayyidina Muawiyah, perlu kita duduk satu sudut pandang yang tepat. Letakkan dulu sahabat Nabi hebat, itu dulu ya. Dan kita cuba melihat pergeseran itu pergeseran yang sudut mana ya, ikhtilaf, pergeseran sudut ikhtilaf. Dan peperangan berlaku antara Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Aisyah, perang Siffin, perang Jamal. Baca dari sudut kacamata yang ditulis oleh ulama-ulama yang ikhlas, terutama dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Bidayah wa Nihayah, kitab sirah yang banyak yang membetulkan balik pandangan-pandangan yang silap ditulis oleh beberapa sejarah orang lain memang begitulah ya. Contohan kalau kita tengok macam Perjanjian Pangkor. Perjanjian Pangkor dia sejarah itu ditulis oleh British. Dianya memburukkan tentang raja-raja Melayu. Ya. Kita pun percaya Perjanjian Pangkor itu adalah perjanjian antara raja dengan British. Bukan. Saya baru menghadiri satu dan saya pun diberi peluang baru ni. Ada 6 panel, saya salah seorangnya diberi peluang untuk membentangkan tentang dipanggil deklarasi Perjanjian Pangkor 150 tahun. Ya. Sebenarnya perjanjian itu bukan perjanjian raja dengan British. Perjanjian itu ialah individu kerabat raja. Kena baca tepat sejarah tu. Individu kerabat raja dengan seorang toke besar berbangsa British. Sebutkan lupa-lupa kan. Dibantu oleh 2 orang Cina. Ya. Perjanjian itu berlaku di atas kapal. Cuba tu sama fikir kan. Perjanjian berlaku atas kapal. Ya. Atas kapal.
Apa pula atas kapal? Istana ada. Sebab bukan itu. Ya. Raja Ismail, raja yang sebenar, yang diangkat oleh rakyat. Raja Abdullah, raja yang diangkat oleh Cina 2 orang dan seorang lagi kapitalis yang berbangsa British. Raja Abdullah seorang raja yang buta huruf, tetapi dia sangat kuat berjoli. Perjanjian itu ditulis dalam bahasa Inggeris. Bila sebut bahasa Inggeris, siapa yang tulis? Raja Allah ke? Raja Allah tak baca pun, dia tak kerti baca. Ada atas kapal lagi. Jadi kita mentipu lah tuan-tuan, kita percaya kan. Dan itu di perkara yang kita tengok balik. Sepulah sejarah dengan peperangan Jamal antara tentera Sayyidina Ali dengan tentera Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Baca dengan tepat. Sikit saya kongsikan, Sayyidina Ali masa itu baru pemberontakan dan dia pergi untuk berhadapan dengan pemberontak. Yalah, biasalah pemberontak kan. Kemudian kemudian daripada itu tentera Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Mereka ini memang segi politik berbeza. Tetapi Sayyidina Aisyah memperakui, mengiktiraf Sayyidina Ali sebagai khalifah. Tidak ada khilaf. Ya? Semua di pendapat berbeza. Apabila dia bergerak pergi, dan kita kan baca balik dalam Bidayah wa Nihayah itu tulis bahawa pergerakan tentera Sayyidina Aisyah menuju ke mana tentera Ali pergi adalah untuk membantu. Sebab sekarang ni dia membawa tentera dia memerangi orang yang nak menjatuhkan kerajaan negara. Jadi tugas dia walaupun berbeza segi pandangan politik, dia pergi juga ke tentera untuk membantu. Tiba-tiba berlaku belah malam berkhemah. Sayyidina Ali berkhemah tempat lain dan Aisyah berkhemah tempat lain. Waktu itulah kalau kita baca Bidayah Uniyah mengatakan bahawasanya golongan munafik yang ada dalam kumpulan itu berunding dengan satu puning besar, dan mereka strategi sebahagian mereka masuk menyerang tentera khemah tentera Sayyidina Aisyah dan sebahagian mereka masuk menyerang tentera perkhemah Sayyidina Ali, dan mereka war-warkan bahawa yang masuk tentera Aisyah ini adalah tentera Sayyidina Ali, yang masuk pada khemah Sayyidina Ali adalah tentera Sayyidina Aisyah. Dan berlakulah perang, memang berlaku perang. Bukan berperang. Berlakulah perang antara tentera Sayyidina Ali dengan tentera Sayyidina Aisyah. Kemudian Sayyidina Ali diberikan satu karamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyedar hakikat bahawa tersilap antara kedua tentera ini. Maka Sayyidina Ali angkat Quran. Menandakan bahawa kita jangan perang. Maka berhentilah perang itu. Kerana Sayyidina Ali mengangkat Al-Quran di atas kesilapan. Perang dah berlaku dan ada yang dah mati dan syahid. Di sini ulama memberikan mereka bagaimana mereka ini? Mereka ini tidak bersalah. Sebab bukan perancang itu dibuat oleh tentera Sayyidina Ali untuk menyerang khemah Sayyidina Aisyah, dan bukan perancang dibuat oleh Sayyidina Aisyah untuk menyerang khemah Sayyidina Ali, tapi orang yang ketiga. Bila dah macam tepat kita nampak inilah dia. Dan keluarnya Sayyidina Aisyah daripada belakang, menyusul belakang ini, sebab Sayyidina Ali dah keluar dulu dah, dan kemudian bukan untuk memerangi Sayyidina Ali, tapi untuk memberikan bantuan, menyokong Sayyidina Ali untuk memerangi golongan murtad dan golongan yang menentang kerajaan Sayyidina Ali. Ini kena baca yang tepat, baru kita nampak. Kalau tidak, kita kata macam mana sahabat boleh perang sahabat? Kita pening. Jadi bacalah kitab Bidayah wa Nihayah. Pengarang itu mengulas kembali tentang peristiwa-peristiwa yang kita agak confused, dan dia menjelaskannya. Baru kita nampak harmoninya hidup sebagai seorang sahabat itu. Perang Jamal bukan perangan yang menggambarkan kerosakan di kalangan sahabat, tapi perang Jamal itu adalah berjayanya golongan munafik yang sangat terancang tersusun memecah belahkan buah ini. Jadi situlah ibu tuan ya. Boleh bacalah. Saya membaca kitab tu dan sebab tu dikongsikan dengan tuan-tuan. Baik, kita jadi situ dia kata Malik. Jadi ada maknanya selepas itu membaca ayat ini. Selepas itu beliau berkata, siapa yang berpagi-pagi sedangkan pada hatinya kemarahan terhadap mana-mana sahabat Rasulullah,
maka ia terkena dengan ayat ini, ayat yang kita baca tadi, Muhammad Rasulullah. Jadi kita pun begitu tuan-tuan. Jangan kita rasa memihak-mihak kan? Seperti Syiah, dianya menyumpah 4 sahabat dalam sembahyangnya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Muawiyah. Itu rukun dalam solat dia. Tak buat tu maka tak sah sembahyang Syiah. Sebab itu orang kata Islam, apa beza Syiah dengan kita? Dia sembahyang juga, kita sembahyang. Tak, dia ada rukun dia. Rukun dia termasuk hendaklah menyumpah seranah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Muawiyah. Jadi tak lainlah rukun dia dengan kita, kan? Jadi kita pun tak boleh itu. Yang kedua, tiap-tiap orang hanya memperolehi apa yang diusahakannya. Kita akan dapat apa yang diusahakan. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan bahawa sesungguhnya tiada balasan bagi orang yang melainkan apa yang diusahakannya. Itu maknanya kalau kita rajin buat kerja, berdikasi, kita kan dapat hasilnya lumayan. Itu pada hukum akal, dipanggil hukum sunnatullah. Ada hukum sunnatullah. Tapi jangan lupa, satu lagi maknanya iradatullah. Allah juga berkehendak. Sunnatullahnya api membakar. Tapi bila sunnah itu bertentangan dengan iradah Allah, maka sunnah takkan terlaksana. Sunnatullah takkan berlaku. Sunnah api membakar. Itu sunnah dia. Kertas, bakar api, terbakar dia. Itu sunnah. Tapi iradatullah, dia nak Nabi Ibrahim tak hangus. Itu iradah Allah. Kan? Api dah bagi sunnah lah, sifatnya bakar. Itu dah ada. Tapi iradah Allah nak tak terbakar Nabi Ibrahim. Maka iradah Allah akan mengatasi segala-galanya. Tuan ya. Itu kita dah sengaja di ilmu tauhid di Jamaliyah. Sekarang ni tajuk dia iradatul insan dan iradatullah. Kalau sekiranya berlaku perkara yang kita nak, alhamdulillah, syukurlah. Tapi apa yang kita nak tak berlaku, jangan kita kecewa. Sebab itulah kehendak Allah. Ayat ini bermaksud orang kafir ataupun orang yang beriman baginya apa yang diusahakan. Memanglah, betul tengok dia kaya. Sebab tengok cara dia tanam tarum dengan kita tanam tarum. Kita tanam tarum, kontot-kontot dia, buah bengkok dia. Saya tengok di kampung saya seorang yang pernah dianugerahkan sebagai peladang berjaya. Dia punya kacang panjang dia tuan-tuan, kacang panjang dia bukan 12 inci, 16-17 inci. Bang, macam mana bang buat bang? Dia kata, start dia tanam bonih ustaz sampai lesai potik, dia kata ada 6 racun ustaz, dia kata. Dan dia ni, dia orang Melayu. Dia orang kampung saya lah. Dia orang kampung bekerja dengan dia. Dia ambil sawah-sawah itu biar tu, dipajaknya buat tanam sayur. Tapi dekat dia punya bangsal itu, ada belakang itu ada batih. Itu ada kangkung, ada kacang. Kangkung, kacang, ketolak yang tanam tu, bentot je. Saya tanya dia, bang, kenapa lah yang tak jadi ni bang? Itu saya makan, dia kata. Yang tu dia punya. Yang 16 inci ni, yang tarung panjang-panjang ni, tu dia kata dia jual. Yang belakang bangsal itu, yang kontok-kontok tu, dia punya. Kenapa tuan-tuan? Terus tuan-tuan. Yang kontot dia makan. Jadi tuan-tuan kalau beli ke kedai, belilah yang kontot-kontot tu. Ya. Tapi kita tidak tertipu. Jadi mana dia tu? Banyak hadis menokong pendapat ini, di mana orang yang beriman sampai pahala amal soleh daripada orang lain. Tapi kita ingat apa yang dia buat ada pahala. Ya, mereka tak ada pahala. Tapi Tuhan ukur hasil dia macam mana, skill, kerja, marketing, sebagainya yang dia buat. Ya, yang dia buat. Baik tu kita tengok, kenapa dia menjadi? Mungkin cara kita lain, cara dia lain. Lepas tu di Thailand dia punya buah batu kucing dia, besar-besar buah apa kan. Tapi batu kucing kita memang macam batu kucing betul. Kan? Buah kundang Thailand besar-besar kan. Macam buah ciku kita. Tapi kalau buah kundang kita
Memang cabang kundang lah. Sebab dia maju ke depan lagi kan. Saya pernah pergi ke Thailand. Dia makan tom yum. Saya tanya dia, Kak, dia kat Melayu. Dia tanya, Kak, kenapa tom yum sedap? Kenapa saya makan tom yum saya di Indonesia tak sedap? Dia kata, ginilah cik, dia kata. Tom yum ni macam ni lah, dia kata. Kami ni katalah ada 7 bahan. Tempat encik tu mungkin 2 bahan je, dia kata. Oh, mungkin lah. Kita hanya 2 bahan saja, dia ada lengkap bahan-bahan dia kan. Jadi sebab tu dia sedap. Jadi kalau tuan pergi Thailand, makanlah tom yum Thailand. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kalaman saya kita sambung nanti. Kita akan masuk nanti pada hadis pula insya-Allah. Al-Quran cukup tu dulu. Kita masuk pada hadis nanti iaitu pada akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa ibadatan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.